بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama-tamanya mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan dengan pemberian yang Allah kurniakan pada kita. Tidak kiralah apa sejenis kurniaan sekalipun, dapatlah kita sama-sama berkumpul ataupun dapatlah sama-sama kita berjumpa secara maya, untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Jadi pada kelas-kelas yang lalu kita dah berjaya untuk melihat tajuk-tajuk. Kira-kira ni kita dah masuk ke tajuk yang boleh kata tajuk-tajuk yang menarik lah. Cumanya untuk taraf Ajrumiyah, perbincangan berkenaan dengan nawasikhul mubtada' dengan khabar ini sangatlah asas, basic. Tidak mengapa, mudah-mudahan siapa yang dah mengetahui, pengetahuan dia akan menjadi lebih teguh dan mantap. Yang baru saja berkenalan dengan berjinak-jinak dengan bahasa Arab, mudah-mudahan basic yang kita belajar pada kelas yang lalu itu dapat menjadi pembantu untuk mereka meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam berbahasa, insya-Allah taala. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan tajuk kita yang seterusnya. Okey, pada yang kelas lalu kita dah start membincangkan tentang binaan ayat. Okey, komponen-komponen yang daripadanya kita dapat membina ayat. So kita dah tahu kita sekarang dah membincangkan tentang jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah itu adalah ayat yang bermula dengan isim. So kita dah berkenalan dengan nawasikh.
al-mubtada dengan khabar. Yang mana nawasikh tu maksudnya, nawasikh tu maksudnya adalah izalah ataupun menghilangkan hukum asal kepada mubtada dengan khabar. So nawasikh kalau ikut apa yang dalam Ajrumiyah ni, setelah para ahli nahwu mengkaji, melihat satu persatu kalam Arab, mereka dapat simpulkan bahawa nawasikhu al-mubtada'i dengan khabar ada 3. Pada kelas yang lalu kita telah menyentuh kana wa akhawatuha, yang mana kana wa akhawatuha ini apa dia punya fungsi dia bila masuk pada mubtada dengan khabar. Yang pertamanya, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi amilul lafzi kepada mubtada, dan secara serta-merta nama mubtada tu hilang. Jadi isim kepada kana. Yang mana mubtada yang asalnya memang berbaris rafa', tapi disebabkan amil dia adalah amil ma'nawi, bila masuknya kana, amil dia berubah jadi amil lafzi. Itu kana. Dan khabar masih lagi khabar, cumanya dia punya hukum dah berubah. Hukumul i'rab dah berubah daripada rafa' kepada nasab. Kita dah tengok kana ni ada berapa dia punya huruf, ada 13 tak silap. Ada 13. 13 ya? Ya kot. Betul. 13 tu. Dan kita juga dah sepakat bahawa semua yang ada pada kana dan akhawatuha ini, mereka ini tergolong daripada fi'il. Mereka ini perkataan yang kata kerja. Cumanya kata kerja untuk kana wa akhawatuha ini, kata kerja yang dipanggil sebagai fi'il naqis, kerana mereka tidak terdapat pada perkataan tersebut makna perbuatan. Itu dah jelas. So adalah perbincangan, kita dah lihat siap. Ada sekali dia punya pecahan-pecahan dia. So pecahan yang pertama, min jihatil amal, berdasarkan kepada dia punya kerja dia. So ada yang kerja dengan syarat, ada yang kerja tanpa syarat. Macam kita lah, kalau buat kerja-kerja, kita cakap buat kerja-kerja apa kita buat kerja, buat kerja kebajikan lah. So orang ni minta tolong kita, boleh dengan syarat apa? Dengan syarat kena belanja kopi. Jadi kan risiamo. Boleh lah. Boleh buat kerja. Macam itulah juga dengan taksim kepada kana wa akhawatuha. So daripada 3 amal dia, ada yang mengenakan syarat. Bila syarat tu kena, dan baru dia akan beramal. Apakah amalan dia? Dia merafakkan mubtada dan menasabkan khabar. Itu jelas. So untuk yang pertama ini kita dah tengoklah. Yang pertama, syarat yang pertama, dia kena ada ma masdariyah ataupun zarfiyah. Fi'il dia hanya satu, dama. Dan yang kedua, apa yang dia akan beramal dengan syarat, kena ada nafi, istifham dan juga nahi. Kita dah tengok pada lepas contoh-contoh untuk sesuatu pada ini. Dan yang ketiga, yang ini dia buat kerja dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tak ada syarat pun dia letak. Okey, so ada berapa fi'il? Ada 8 fi'il. Dengar suara saya? Takut lagi yang tengah syok-syok cakap ni, saya tak dengar pula. Jelas Dengar ke suara? Okey, seterusnya itu berkenaan dengan min jihat taksim dia ataupun bahagian dia berdasarkan kepada amal pekerjaan. Okey, kemudian pembahagian dia dari segi tasarruf. Sebagaimana kita tahu, semua kana wa akhawatuha ini adalah fi'il. Okey, jadi ada yang dia berubah secara lengkap, complete set. Maksud complete set apa? Dia berubah daripada madhi, mudhari' dan juga amar. Okey. Ada yang tak lengkap. Yang kurang, dia hanya berubah madhi dengan mudhari'. Dan ada juga yang tak berubah langsung. Okey, tak berubah. Dia kekal dia punya dia kekal macam tu saja. Saja kita bagi ni sikitlah, murojaah sikit. Okey, tak kalau mana kita ni. Alright, so seterusnya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan masuk pada tajuk yang seterusnya, iaitu inna wa akhawatu
Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran shakhisan wa ma ashbaha za wa ma ashbaha dhalik. Wa ma'na inna wa anna at-tawkid walakinna lil istidrak وكأن لتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. Okay. Itu kita dah tengok matan dia. Jadi inna wa akhwatuha ini, okey. Inna wa akhwatuha ini yang pertama kita akan tengok dari segi pekerjaan dia apa. Okey, pekerjaan dia jelas-jelas kat sini di matan dia kerjaan dia adalah menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Isim mana ni yang dia nasabkan? Sebenarnya asal isim ni istilah dia adalah mubtada. Bila mana masuk dia nawasikh, automatik nama dia berubah jadi isim sahaja. Isim kepada apa yang masuk kepadanya. Sebagai contoh kalau kana ataupun adik-beradik dia yang masuk, jadi isim kepada kana atau dan adik-beradik dia. Dan ni yang masuk dia adalah inna, jadi isim kepada inna. So dia terbalik daripada kana. So kana merafa'kan isim, menasabkan khabar. Adapun untuk inna wa akhwatuha ini dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Itu jelas. So kat sini dia bagi contoh kat sini 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Ada 6. Ada 6 adat, kita panggil adawat. Nanti kat sini apa? Nanti kita akan baca syarah dia. So ada 6. Contoh kat sini inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa ma ashbaha dhalik wa ma'na inna wa anna. Inna dengan anna ni maksudnya untuk taukid. Walakinna lil istidrak wa ka'anna litashbih wa laita litamanni wa la'alla at-taraji wa at-tawaqqu wa tawaqi. Okey, mari kita tengok syarah kata apa? Syarah kata apa? Wa aqulu al-qismu ats-tsani. So kat sini adalah bahagian yang kedua dah. Yang pertama kita dah tengok pada minggu lepas, iaitu kana wa akhwatuha. Min nawasikhil mubtada'i wal khabari inna wa akhwatuha ay nazairuha fil amal wa hiya tadkhulu 'ala al mubtada'i wal khabari fatansibu al mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'u al khabara bima'na annaha tujaddidu lahu raf'an ghayra alladhi kana lahu qabla dukhuliha wa yusamma khabaraha. وهذه الأدوات كلها حروف وهي 6. Okay, ini adalah isim ataupun bahagian kedua daripada nawasikh mubtada dengan khabar, iaitu inna wa akhwatuha. So masuk akhwatuha ni sekali lagi dia nak emphasize, dia kata akhwatuha ni maksudnya adalah nazairuha ataupun rakan sejawat dia, rakan sejawat kan. Kalau kita baca berita kalau Perdana Menteri kita dilawati oleh Perdana Menteri daripada luar, okey, dia akan panggil laqad zara naziru. Naziru Tan Sri Muhyiddin. Naziru, maksud nazir tu dia punya apa? Dia punya sejawatan, seangkatan. Begitu macam itulah maksudnya. Okey, wa hiya tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabari fatansibu al-mubtada'a wa yusamma ismaha. So dia akan menasabkan mubtada'. Jadi mubtada' tu asal mubtada', jadi berubah nama jadi isim kepada inna wa akhwatuha, atau isim kepada isim inna wa akhwatiha, dan juga merafa'kan khabar. So kat sini dia beri penjelasan sikit. Yang dimaksudkan dengan rafa' khabar tu maksudnya dia memperbaharui. Payah tersebut. Dia mentajdidkan. Tajdid dah lah. Dia memperbaharui rafa'.
Okey, yang pada asalnya kalau kita tahu, okey, amil rafa' kepada khabar adalah mubtada. Tapi sekarang amil dia dah berubah. Apakah amil rafa' kepada mubtada buat masa sekarang ni adalah inna wa akhawatu ha. Itu maksudnya rafa'. Ha. Alladhi kana qabla dukhuliha. Wa yusamma khabaraha. Ha. Dipanggil sebagai khabar kepada inna wa akhawatuha. Wa hadhihi al-adawat kulluha huruf. Nampak? So dia pakai adawat. Kalau ingat lagi, saya pernah terangkan adawat ni digunakan pakai menunjukkan kepada isim dan juga menunjukkan kepada huruf. Kat sini dia wa hadhihi adawat kulluha hurufun. So dia jadi memberi penjelasan kat sini bahawa adawat-adawat untuk inna wa akhwatuha ini semuanya tergolong dalam golongan huruf. Okey, macam saya cakap adawat, kalau contoh adawatul istifham. So kita jangan terkejutlah, adawatul istifham ada isim istifham, ada huruful istifham. Okey. So adawat istifham ni macam dia punya grup besar. So pecahan daripada adawat istifham ada isim, ada huruf. Tapi untuk inna wa akhwatuha ini semuanya adalah huruf. Yang mana dalam grup ni ada enam ahli keluarga, ada 6 adik-beradik dia. Al-awwalu inna bi kasril hamzati wath-thani anna bi fathil hamzati. Wa huma yadullani 'ala at-tawkidi wa ma'nahu taqwiyatu nisbatil khabari lil mubtada'i nahwu inna abaka hadirun wa nahwu alimtu anna abaka musafirun. Okey. Alright. Tak ada soalan lagi. Okey, boleh saya teruskan dulu. Allahu Akbar. Okey, jadi kat sini mana tadi? So yang pertama adalah inna dan kedua adalah anna. Yang mana inna dia dengan kasrah dia punya hamzah dan anna dengan fathah dia punya hamzah. Dari segi makna, kedua-duanya membawa makna yang sama, iaitu untuk taukid. Apa maksud taukid? Taqwiyatu nisbatil khabar lil mubtada. Nahu inna abaka hadir. Maksudnya dia cakap sini dia nak menguatkan, kalau dalam bahasa kalau belajar balaghah benda ni kita jumpalah dalam SPM tu. Okey, menguatkan lagi nisbah khabar kepada mubtada. Maksudnya apa? Dia nak menguatkan lagi yang statement ni yang mengatakan bapa engkau memang seorang yang hadir. Okey, kalau contoh ayat biasa, abuka hadirun. Abuka hadirun. Dia statement biasa je. Abuka hadirun. Dia masih boleh meragui lagi statement tu. Okey, bapa engkau dah datang. Ataupun seorang yang hadir. Kat situ macam okey. Boleh jadi dia ni betul ke tak betul. Okey, bila dia tambah lagi pula inna, macam sesungguhnya dia macam nak menguatkan. Inna abaka hadirun. Sesungguhnya ayah engkau datang. Lepas tu kalau dalam balaghah dia tambah lagi qasam lah, wallahi inna abaka hadirun. So dalam balaghah itulah. Okey. Contoh lain pula. Okey. Contoh lain contoh kalamuka mudhikun. Okey. Perkataan engkau perkataan engkau melucukan. Mudhikun ni macam membuatkan kita gelak lah ataupun melucukan. Okey, kalamuka mudhikun. Inna kalamaka mudhikun. Sesungguhnya perkataan engkau ini sangat melucukan. Nampak dia punya terjemahan pun dah berubah. Nak menunjukkan penguat kat situ. Okey. So kalau kita perhatikan sebenarnya inna dengan anna ni dua-dua untuk taukid. Jadi bila masa kita nak guna anna, bila masa nak guna inna. Nah, kat sini. So biasanya inna ini digunakan di permulaan ayat. Masa permulaan ayat tu macam mana? Kita tengok contoh kat sini. So inna abaka hadirun alim tu, nampak? Bila kita pakai alim tu, kita takkan pakai inna kat sini. Sini kita dah ayat tu dah tak jadi ayat yang pertama. Okey, ayat ni dia merupakan maf'ul kepada alim tu. Dia macam tu, faham tak? Okey. Inna abaka, sebelum dia tak ada apa-apa ayat pun, tapi kalau sebelum dia ada ayat dia akan pakai anna, berubah alim tu anna abaka
musafirun. Okey. Contoh lain pula. Okey, contoh lain pula. Tapi biasa kalau contoh ni biasanya orang banyak kesilapan lah. Orang banyak kesilapan dalam bahasa Arab. Bila mana kita guna perkataan qultu. Qultu laka innahu shaimun. Okey, qultu laka innahu sa. Bila lepasnya perkataan qultu tu kita akan guna inna. Nak menunjukkan dia macam satu dialog lah, pembuka kata. Qultu lepas tu pembuka kata kan. Dengan penutup kata qultu laka innahu shaimun. Tapi biasa kalau dalam ayat kita akan nampak qultu laka annahu. So lepas ni bolehlah ubah. Yang betulnya adalah qultu laka innahu. Okey. Kama fi qawlihi. Kama fi qawlihi innahu hadirun. Kama fi qawlihi. Sebagaimana dalam ucapan dia. Sesungguhnya dia hadir. Kama fi qawlihi innahu hadirun. Kalau pakai annahu tak betul. Okey, kalau macam mana pakai annahu pula? Okey, nak pakai annahu. Contohnya apa? Ra'aituhu min ba'idin annahu muharwilun. Nampak? Ra'aituhu min ba'idin. Aku telah melihat daripada jauh. Sesungguhnya dia seorang yang berjoging. Muharwil ni orang jogging. Nampak? Itu untuk gunaan annahu. Kalau guna innahu biasanya di permulaan ayat. Okey? Contoh yang lain dalam Al-Quran kita ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Inna jadi kat situ kita faham yang bahawa al-'asr ni ayat yang lain dia tak ada kaitan dengan innal insana lafi khusr. Okey, saya rasa jelas untuk anna dengan inna. Cumanya saya nak ulang balik, biasanya orang salah gunalah. Biasanya untuk qala, lepas daripada qala tu orang tak akan pakai inna, orang tak akan pakai anna. Yang betulnya orang akan pakai inna. Dan juga selepas haitsu. Haitsu biasa kita dengar haitsu annahu. Yang betulnya haitsu innahu. Haitsu innahu. So apa macam mana ayat ni kalau cakap? Yang tu tak dapat idea pula macam mana nak buat ayat. Tak apa. Okey, saya rasa itu jelas. Untuk anna dengan inna apa beza dia? Kalau tak jelas nanti bagi tahulah, saya akan cuba cari ayat yang lebih jelas. Ataupun siapa nak cuba tulis ke, buat contoh ke kat komen tu bolehlah. So kalau tak kena tu saya bagi tahu. Kita boleh praktis terus lah kalau nak praktis. Okey, itu yang pertama. Yang kedua iaitu anna dan juga inna. Seterusnya yang ketiga lakinna wa ma'nahu al-istidrak. 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 وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه نحو محمد شجاع لكن صديقه جبان. الاستدراك. الاستدراك ni dia macam mana lah? Nak al-istidrak ni terjemahan dia dalam bahasa Melayu je sekejap. Sebab kalau kat Morocco istidrak ni maksudnya adalah perkataan istidrak ni sangatlah digeruni lah. Bukan digeruni apa, sebab kalau istidrak tu maksudnya exam tak lulus. So kena repeat paper. Tu istidrak, maksud istidrak kalau kat Morocco lah, istidrak. So bila keluar result, tiba-tiba markah tak lulus, tak cukup lagi berapa nak lulus. Istidrak ni macam dia nak cuba memperbaiki, lebih kurang macam tu lah. Tapi kita tengok apa kat sini dia cakap, ta'qibul kalam binafi ma yutawahhamu thubutuhu. So mula-mula kat ayat kita buat, dia cakap contohnya senang-senang cerita, lakinan ni macam tetapi. Okey, itu maksudnya tetapi. Kalau nak fahamnya lakinan ni maksudnya tetapi. Contoh kat sini Muhammad tu seorang yang berani tetapi kawan dia penakut. Itu dia. So kat sini
So kat sini contoh ayat ni dia menafikan keberanian kepada kawan Muhammad ni. So beranian ni hanya pada Muhammad ni saja. Kawan dia tak berani. Kawan dia penakut. Okey. Contoh ayat lain apa? Lakinna. Okey. Itu lakinna. Okey, istidrak dia ta'qib. Ta'qib ni apa? Ta'qib bahasa Melayu. Ta'liq, betul lah, ta'liq. Dia memberi komentar, dia menerangkan. Okey, dia macam menerangkan lagi lah. Sama ada dia bersetuju ataupun dia tidak bersetuju. Macam tu ta'qib itu maksud ta'qib. Okey, Muhammad seorang yang berani tapi kawan dia penakut. Contoh yang lain, akaltu kathiran lakinnani jaw'an. Aku dah makan banyak tapi aku masih lapar. Lakinnani jaw'an. Akaltu kathiran lakinnani jaw'an. Itu contoh yang lain. Okey, so yang keempat pula, ka'anna wa huwa yadullu ala tashbihil mubtada'i bil khabari. Okey, ini memberi perumpamaan. So apa yang diperumpamakan adalah al-mubtada' ataupun isim. So dia memberi perumpamaan isim tu tentang sesuatu. Ka'annal jariyata badrun. Okey, ka'anna seakan-akan pembantu perempuan itu purnama. Kenapa? Dia memberi satu perumpamaan ka'anna, tapi ka'annal jariyata. Ka'annal jariyata. Yang kalau kita tak letak ka'anna tu, dia akan jadi apa? Al-jariyatu badrun. Al-jariyatu badrun. Ni kita bayangkan ayat tu dia tak letak ka'anna. Al-jariyatu badrun. Okey, pembantu perempuan itu purnama. Seorang purnama. Macam tu kan. Dia macam tak kena kan. So dimasukkan ka'annal jariyata badrun. Seakan-akan pembantu perempuan itu adalah purnama. Okey. Contoh lain, ka'anna ka'anna kalamahu saifun. Kata-kata dia bagaikan pisau ataupun pedang. Ka'anna kalamahu saifun. Ka'anna kalamahu saifun. Itu contoh dia yang lain. Yang seterusnya khamis, laita wa huwa wa ma'nahu at-tamanni wa huwa talabul mustahili aw ma fihi usrun. Laita syababu 'aidun wa nahu laita al-balida yanjahu. Okey. Yang seterusnya yang kelima adalah laita. Laita tu maksudnya at-tamanni, dia berharap. Tapi pengharapan dia apa? Pengharapan dia sesuatu yang mustahil ataupun payah untuk kita dah dapat. Payah untuk kita dah dapat. Okey, laita syababa a'idun. Laita syababa a'idun. So laita syababa a'idun ni maksudnya orang tua lah dia cakap laita syababa a'idun. Alangkah beruntungnya kalau waktu muda itu kembali. Laita syababa a'idun. Laital balida yanjahu. Alangkah bagusnya kalau orang yang kurang cerdik ataupun orang bodoh itu berjaya. Laita corona la ya'ti. Alangkah bahagianya kalau corona tak datang, tapi tak dapatlah nak nampak dia punya hukum i'rab kat situ.
So dia benda yang tamanni, dia berharap, tapi satu dia sama ada benda yang diminta tu mustahil ataupun benda yang minta itu ada kepayahan untuk dia berjaya mendapatkannya. Itu maksud usrun kat situ. Okey. Alright. Seterusnya, laita. Dan yang keenam, la'alla wa huwa yadullu 'ala at-tarajji aw at-tawaqqu'i. Wa ma'na at-tarajji talabul amri al-mahbub wa la yakunu illa fil mumkin. Nahu la'alla Allah yarhamuni. Wa ma'na at-tawaqqu'i intidhar wuqu'il amri al-makruh fi dhatihi. Nahu la'alla al-'aduwwa qaribun minna. So la'alla pula dia taraji. Dia taraji. Tamanni ni macam lebih pada angan-angan lah. Okay, sorry, yang tadi saya cakap pengharapan. So tamanni lebih macam angan-angan, dia berangan, dia macam tu. Dia berangan. Kenapa berangan? Dia berangan mendapatkan sesuatu yang mustahil. Dapatkan sesuatu yang mustahil. Kalau taraji ni, so kat sini ada taraji dengan tawakku'i. So untuk taraji ni dia minta sesuatu perkara yang diminat, dia nak. Okay, dan sesuatu perkara ni dia mestilah dia mestilah sesuatu yang mungkin. Benda tu boleh berjaya, berhasil. Kalau kita berharap sesuatu benda yang tidak berjaya, maksudnya kita berharap sesuatu benda yang payah untuk kita dapat, dia kalau dalam bahasa dia panggil tamanni. So dia akan jadi laita lah, dia berubahlah dia punya huruf dia. Okay, untuk kita mengharap sesuatu benda yang kita suka, dan benda yang kita suka tu memang mudah untuk kita dapat. So dia akan bagi taraji. La'alla Allah yarhamuni. Mudah-mudahan Allah merahmati aku. Benda tu kita suka, ya, kita suka. Adakah benda tu mustahil? Tak mustahil. Benda tu boleh berlaku. La'alla Allah yarhamuni. Okey? Ataupun tawaqqu'i. Tawaqqu'i ni sebenarnya tawaqqu'i ni maksud dia dari segi bahasa adalah tawaqqu'i ni andaian. Kita meneka-lah. Okey, at-tawaqqa'u annal matara sayanzil. Itu maksud tawaqqu'. Saya menjangkakan, jangkaan. Saya menjangka atau aku menjangkakan hujan akan turun. At-tawaqqa'u nuzul al-matari qariban. Okey, aku menjangkakan hujan akan turun dalam masa sekejap lagi. Itu tawaqquq. Tapi untuk la'alla ni, intizaru wuqu'il amri makruh fi dhatihi. Dia menunggu terjadinya sesuatu perkara yang makruh. La'alla aduwwa qaribun minna. Dia macam nak cakap boleh jadi macam tu lah. Dia la'alla dia cakap boleh jadi boleh jadi musuh telah menghampiri kita. Ataupun kita dah contoh lain contoh lain lagi mudah sikit. Untuk la'alla tawaqqa' ni, sebenarnya la'alla tawaqqa' ni, la'alla untuk kita guna dari segi yang tawaqqa' ni, dia lebih kepada kita takut benda tu berlaku pada kita lah. Itu maksud la'alla tu, kita rasa takut. So yang dekat sini la'alla al'aduwwa qaribun minna. So kat sini sebenarnya dia nak cakap yang dia sini takut akan kehadiran ataupun takut dengan keadaan musuh yang kian hampir kepada dia. Itu maksud dia takut. Ada isfaq kat situ. Kalau macam ni dia penuh pengharapan. La'allallaha yarhamuni. Nampak? Kat sini dia takut benda yang makruh, benda yang tak elok berlaku pada dia. Faham tak? Contoh lainnya. Okey, so kita
kita dengar kawan kita, contoh kita dengar kan, kita dengar kawan kita nama contoh, nama dia Abu. Dia tak boleh, Abu tak boleh payah. Kita dengar contoh kawan kita nama dia Zaid lah. Okay, Zaid. Kita dengar Zaid ni dia pergi sungai lah, pergi sungai. Pergi sungai. Lepas tu kita dapat tahu berita yang Zaid ni tak balik sejak dia pergi sungai tu. So kita akan cakap la'alla Zaidan gharikun. Dia cakap entah-entah, tapi kita rasa takut entah-entah Zaid ni lemas. Itu maksud gharik ni maksudnya lemas. La'alla Zaidan gharikun. La'alla Zaidan gharikun. Kita bukannya kita masuk kat situ kita mengharap mudah-mudahan dia ni lemas lah, tak. Tapi unless benda tu memang kita maksudkannya tu, itu wallah alam lah. Tapi kalau kita nak buat ayat dan menunjukkan kita rasa takut, kita boleh guna la'alla. La'alla tidak semestinya maksud taraji. Okey, taraji ni maksudnya apa? Satu pengharapan. Dia ada taraji dengan tamanni. Tamanni ni dia mengharap, tapi mengharap sesuatu yang payah untuk dia dapat. Taraji ni dia ada kemungkinan untuk dia dapat. Dan juga selain daripada taraji dia masuk tawakkuf. Dia takut benda tu berlaku. Takut. Dia intizar wuqu'il amril makruh fi dhatihi. Intizar. Dia menanti-nanti. Tapi dia dalam keadaan dia takut. Itu maksud dia la'alla kat sini. Saya harap jelas lah. Tak ada soalan. Tak ada soalan, saya rasa jelas. Okey. Cuba cakap kalau tak ada soalan, cuba tulis sikit tak ada soalan. Ada orang tak ada sebenarnya. Okey. So sekarang kita masuk pada zanna wa akhwatuha pula. Zanna wa akhwatuha قال المصنف رحمه الله وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. وأقول القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر ظننت وأخواتها أي نظائرها في الأعمال وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا ويقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثان مفعول أول وللخبر مفعول ثان وهذا القسم 10 أفعال. So kat sini adalah bahagian yang ketiga daripada nawasikhul mubtada'i dengan khabar. Okey, bahagian yang ketiga yang kita panggil sebagai zanantu wa akhwatuha. Okey, dan kita dah tahulah apa dia maksud dengan akhwatuha ni, kita dah jelas, dah faham maksud dia apa. Dan apa dia punya amal apa dia punya pekerjaan dia akan masuk pada mubtada dengan khabar. Okey. Dia akan masuk kepada mubtada dengan khabar. Bila masuk dengan mubtada dengan khabar, automatik dia akan merubah hukum asal atau hukum i'rab asal kepada mubtada dengan khabar. Yang mana daripada rafa' menjadi apa? Menjadi nasab. Itu jelas. Nasab. Dan nama dia juga berubah. Mubtada dipanggil sebagai maf'ul awal, dengan khabar dipanggil maf'ul tsani.
So untuk bahagian ni ada 10 apa 10 fi'il. Asyaratu af'alin. Asyaratu af'alin. So kalau kita perasan kat sini, okey, istilah yang digunakan dia tak guna adawat. Jadi apa yang kita faham, adawat ni kalau kita guna adawat dia sama ada isim ataupun fi'il. Untuk fi'il isim ataupun huruf. Kalau maksud istilah adawat lah. Jadi saya kat sini nak terangkan dia punya istilah-istilah. Benda tu penting kalau kita kena perhatikan istilah-istilah apa penting. Okey. So jadi kita baca je kat sini. Al-awwalu zanantu nahwu zanantu Muhammadan sadiqan wa thani hasibtu nahwu hasibtu al-mala nafi'an wa thalithu khiltu nahwu khiltu hadiqata musmiratan wa rabi' za'amtu bakran jari'an wal khamisu ra'aitu nahwu ra'aitu Ibrahim muflihan wa sadisu alimtu nahwu alimtu as-sidqa munjian. Okay. Wasabi' wajadtu nahwu wajadtu salaha bab al-khairi wathaminu ittakhadtu nahwa ittakhadtu Muhammadan sadiqan wattasi'u ja'altu nahwu ja'altu adh-dhahaba khatiman wal 'ashru sami'tu nahwu sami'tu khalilan yaqra wa hadhihi al-af'alu al-'asharatu tanqasimu ila 4 aqsamin. Al-qismu al-awwalu yufidu tarjiha wuqu'il khabari wa huwa 4 af'al. Wahya zanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu. Kenapa saya baca je? Sebab dia punya maksud tu ada kat bawah. Jadi daripada 10 ni, 10 daripada 10 fi'il ni, so dia ada pecahan-pecahannya dari segi apa? Dari segi makna. Dari segi makna. Untuk yang pertama iaitu zanantu, hasibtu, khiltu dengan za'amtu. Okey, jom kita tengok satu-satu. Zanantu dicakap kat sini, 4 yang pertama ni, okey, zanantu yang ni 4 yang pertama ni. Zanantu, hasibtu, khiltu dengan za'amtu. Maksud dia adalah tarjih wuqu'il khabar. So dia mentarjihkan wuqu'nya khabar. Yang pertama dia cakap apa kat situ? Okay, dia cakap zanantu Muhammadan sadiqan. Okay. Aku menjangkakan Muhammad itu dia macam sadiqan, seorang sahabat. Asalnya macam kan dia bukan menjangkakan, dia macam zanantu. Zanna kan menjangka. Tapi dia tarjih. Hasibtu. Ini pun dia merajihkan, tarjih ni macam dia merajihkan. So macam seakan-akan orang ada satu kesangsian. Macam itulah. Jadi dia mentarjihkan. Contoh macam Muhammad itu seorang kawan. Jadi dia macam ragu-ragu, Muhammad ni betul ke seorang kawan? So zanantu Muhammadan sadiqan. Macam itulah boleh faham. Cuma kalau zanantu ni kita pakai, kita macam menjangkakan. Saya rasa. Boleh. Saya fikir, saya rasa, bolehlah benda tu. Saya fikir, saya rasa. Okey. Saya rasa Muhammad itu seorang kawan. Saya rasa harta itu bermanfaat. Saya rasa taman itu berbuah. Taman itu berbuah. Saya rasa ataupun saya fikir bakar itu seorang yang berani. Itu maksudnya yang pertama. Zanantu, hasibtu, khiltu dengan za'amtu. Okey, untuk yang seterusnya. Okey, untuk yang bahagian kedua dia cakap apa? Yufidul yaqin wa tahqiq yufidul yaqina wa tahqiqa wuqu'il khabari wa huwa 3 af'alin wa hiya ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu. Yakin. Ra'aitu. Ra'a ni dia fi'il ni tapi dia banyak penggunaan dia, banyak maksudnya. Okey, banyak maksud dia. So jadi kita kena tahu
Macam saya yang ayat-ayat yang pertama saya bagi tadi, macam yang bukan yang pertama, ayat yang saya bagi sebelum tadi. Ra'aituka min ba'idin. Ra'aituka min ba'id. Kalau kita perasan, ra'aituka. Kat situ maf'ul dia satu sahaja. Jadi sebab itu kita terjemahkan ra'aituka tu sebagai aku nampak engkau. Macam tu. Tetapi kalau dia ada dua maf'ul kat sini, so maksud dia apa? Maksud dia akan berubah. Maksud dia akan tahqiq, yakin. Ra'aitu. Aku yakin kat sini Ra'aitu, aku yakin Ibrahim adalah seorang yang berjaya, muflih. Muflihan. Muflihan. Aflaha yuflihu muflihan. Ingat aflaha fi'il rubai yang tak ada tulasi. Ra'aitu Ibrahima muflihan. Dia bukannya aku melihat Ibrahim tu seorang yang berjaya, tak. Aku yakin. Ataupun ialah yakin atau tahqiq. Aku yakin Ibrahim itu seorang yang berjaya. Okey. Ataupun ra'aitu an-nusra qariban. Aku menjangkakan sebab tu, so kalau kita nampak ra'aitu selepas tu dia ada dua maf'ul, so kita tak boleh cakap aku melihat Ibrahim itu seorang yang berjaya, tak. Okay. So kalau ada dua maf'ul lepas daripada ra'a, so kat sini dah ada dua maf'ul lah. So automatically dia punya terjemahan tu dah berbeza. Jadi yakin. Macam juga alim tu maksudnya aku yakin. So dekat sini. Alim tu sirqa munjian wajadtu salaha babal khairi. Aku yakin. Okey, salah ataupun soleh ataupun amalan soleh itu pintu kepada kebaikan. Pintu kepada kebaikan. So biasanya perkataan alim tu ni tak ingat dia ni memaf'ulkan apa? Dia ada dua maf'ul atau tak? Cumanya poin dekat sini kalau ada dua maf'ul selepas perkataan ni automatically dia akan maksud dia dah berubah. Macam wajad tu. Wajad tu ni kalau kita terjemahan biasa aku mendapati. Tapi kalau kita nak betul-betul terjemah dia, mendapati itu tak tepat. Okey. Kita kat sini cakap aku yakin bahawa solah ataupun soleh, amalan soleh itu bukan yang solah player Liverpool tak. Itu solah Muhammad Soleh. Ni solah ni maksudnya kesolehan. Okey. Babal khairi, pintu kepada kebaikan. Itu jelas lah. Okey, seterusnya ittakhadtu. Jadi kita tengok. Saya rasa tu jelas. Okey. Yang ketiga pula yufidu tasir dengan intiqal. Yufidu at-tasir dengan intiqal. Maksudnya apa? Perubahan. Maksud perubahan tu macam mana? So kita tengok dia punya ni. Ittakhadtu Muhammadan sadiqan. Maksudnya apa bila cakap ittakhadtu Muhammadan sadiqan? Dia cakap kat sini, pada asalnya Muhammad ni bukan kawan dia. Tak geng lah. So dia pun ambil keputusan Muhammad ni daripada tak jadi kawan, dia akan jadi seorang kawan. Ittakhaztu Muhammadan sadiqan. Lepas tu bila dah kawan lama-lama tiba-tiba ittakhaztu Muhammadan aduwan. Berubahlah jadi musuh. Nampak itu maksud tasir. Tasir tu kita menjadikan. Tasir, sara yasir, tasir, sayyara, menjadikanlah. Ataupun intiqal, perubahan transaksi. Transition daripada bukan kawan kepada kawan. Lepas tu bila dah kawan jadi musuh pula. Okey. So Muhammad ni macam contohnya kita baru masuk belajar, kita ada seorang kawan, kita kenal dengan seorang nama Muhammad. So biasa kita kenal biasalah. Bila dah lama kenal, tu jadi kawan. Dia dah kawan lama tiba gaduh jadi musuh pula. Pinjam duit tak bayar balik ke? Mana tahu. So jadi musuh. Itu maksud ittakhaz tu. Ataupun ja'al tu pun boleh. So dua perkataan dua fi'il ni. Dua fi'il ni. Ja'al tu
Ja'altuka sadiqan. Boleh juga ja'altuka, aku menjadikan engkau, ataupun berubahnya engkau menjadi daripada seorang kawan ni tidak kawan kepada kawan. Kalau contoh sini ja'altu az-zahaba khatiman, aku menjadikan ataupun aku merubah. Kalau jadi aku merubah emas itu menjadi sebentuk cincin. Aku merubah. Okey, itu maksudnya. Kalau kita nak terjemah yang tepat lah. Okey, dan yang terakhir, isim yang terakhir adalah as-sama'. As-sama'. As-sama' ni, sami'tu Khalilan yaqra. Aku telah mendengar Khalil membaca. Okey, kalau kita tengok dalam banyak-banyak contoh, yang ini sahaja contoh dia guna khabar. Dia guna khabar ni apa? Dia guna khabar adalah ghairu mufrad. Yang lain semua khabar mufrad. So kat sini saya nak beri satu satu tambahan sikit, nota tambahan sikit. So Sami' tu ni, okey, dia Abu Faris ni seorang alim alim bahasa. Okey, seorang yang pakar bahasa. So hanya dia sahaja yang berpendapat Sami' tu, okey, selepas Sami' tu ada dua maf'ul. Ini untuk yang ni lah. Khalil ini adalah maf'ul yang pertama. Yaqra, jumlah fi'liyah ni adalah maf'ul yang kedua. Hanya Abu Faris seorang saja yang berpendapat sebegitu. Adapun jumhur yang lain berpendapat Khalil ni adalah maf'ul yang pertama. Yaqra ni pula fi mahalli nasab adalah hal. Hal kepada Khalil ni. Aku telah mendengar Khalil ketika mana? Ketika dia sedang membaca. Dalam keadaan dia sedang membaca. Itu pendapat yang kedua. So kat sini ada perbezaan pendapat. Tapi ada juga cuma syarih ni dia mengambil Sami' tu ataupun mungkinlah kita boleh concludekan Ibnu Ajrum ni mungkin dia mengambil pendapat Abu Faris lah. Abu Faris. Nama dia Abu Faris tak? Apa nama dia? Betul lah, Abu Faris. Abu Ali Farisi. Abu Faris Al-Farisi. Dia So dia berpendapat sekiranya Sami' tu ini, Sami' tu ini, contoh ayat biasa, Sami' tu radio. Itu benda yang biasa. Maksudnya apa? Aku mendengar radio. Tapi bila mana Sami' tu ini masuk kepadanya satu isim yang mana isim tu tak boleh didengari. Contohnya apa? Contohnya Khalil ni kita boleh dengar ke? Tak boleh. Sebab itu ini pendapat Ali Farisi lah. Sebab itu Khalil ni perlunya ataupun Sami' tu ini perlu kepada dua maf'ul. Maf'ul pertama dengan maf'ul kedua. Okey? Saya nak faham kan apa saya nak cerita ni ke kurang jelas? Khilaf tadi boleh ulang balik. Okey, sorry khilaf boleh ulang balik. Saya ulang balik. Khilaf tu. Okey. So kalau dalam Ajrumiyah ni, dalam Ajrumiyah dia berpendapat Sami' tu merupakan salah satu daripada adik-beradik Zonantu wa Akhawatuha. Sami' tu salah satu daripada adik-beradik kepada Zonantu wa Akhawatuha. Berdasarkan kepada qaul ataupun pendapat daripada Ali Al-Farisi. Apa Ali Al-Farisi kata? Ali Al-Farisi kata sekiranya Sami' tu ini masuk kepadanya satu perkataan yang mana perkataan ini tidak boleh didengari. Contohnya apa? Contohnya kalau kita buat ayat yang contohnya sesuatu perkataan yang boleh didengari. Sami'tu hiwaran dara baina al-ustadaini.
Aku telah mendengar perbualan yang berlaku di antara dua orang ustaz. So perbualan tu kita boleh dengar tak? Boleh dengar. So bila ada isim yang lepas sami'ah ni, bila ada lepas isim yang ada sami'ah ni, satu isim ataupun satu maf'ul yang kita boleh dengar, maksudnya kat situ dia tak perlu kepada dua maf'ul, perlu pada satu maf'ul saja. Tetapi sekiranya maf'ul dia ataupun sekiranya yang datang lepas sami' tu dah selesai fa'il dengan maf'ul tu, fa'il dengan fa'il, tapi yang ketiga di tempat maf'ul tu datang pula satu isim yang tidak boleh didengar. Maksudnya tidak boleh didengar ni maksudnya apa? Contohnya Khalil. So Khalil ni kita boleh dengar tak? Tak boleh didengar. Sebab itu perlunya kepada maf'ul yang kedua. Okey, kalau kita tahu sami'ah ni memang sami'ah ni satu fi'il muta'addi lah. Biasanya muta'addi kepada satu maf'ul. Satu maf'ul tu sekiranya maf'ul itu satu perkara yang boleh didengari. Sekiranya perkara yang tidak boleh didengari, perlunya kepada dua maf'ul. Itu pendapat daripada Ali Al-Farisi. So sebab tu kalau kat sini dia cakap sami'tu Khalilan yaqra. Okey, sami'tu Khalilan yaqra. Okey. So ayat yang pertama, ayat yang asalnya Khalil yaqra. Khalil sedang membaca. Sedang membaca tanpa kita tak sampai itu. Khalil yaqra itu mubtada dan khabar. Bila masuk sampai itu, jadi Khalil ni berubah menjadi maf'ul yang pertama. Yaqra ini juga fi mahalli nasbin maf'ulun bih ats-tsani. Itu pendapat Ali Al-Farisi. Tetapi jumhur pendapat yang umum, yang ramai kata tak. Okey, dia kata tak. Yang ini yaqra ini fi mahalli nasbin adalah hal sebenarnya, bukannya maf'ul ats-tsani. Itu dia punya inilah, dia punya khilaf tu. Okey, sami'tu Khalilan yaqra. Maksudnya apa? Aku telah mendengar Khalil dalam keadaan ketika mana ataupun hal dia dalam keadaan mana dia sedang membaca. Itu dia punya khilaf lah. Okey, jelas ya? Ada soalan lagi ya? Kalau tak jelas saya boleh ulang balik tak apa? Tak ada masalah. Sami'tu Khalilan yaqra. Ada soalan lagi? Jelas saya tadi? Okey, kalau saya rasa jelas kot. Jadi okey. Jadi kalau tak ada soalan, saya rasa sampai situ saja. Okey, saya rasa jelas sampai situ saja. So apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datang dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Syukran jazilan ala hudurikum wa ala husni istima'ikum wa ala husni mutaba'atikum. Jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.